Kita nak terus saja bercakap tentang vaksin COVID-19, ayuh vaksin anak kita. Terus saja kita beralih kepada segmen kita untuk cakap lebih lanjut bersama dengan Dr. Zamzairin Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bercakap lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Kalau sudah pun berada di datilan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Syafiqah, ya. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Sedap nama Syafiqah ni, sama dengan nama anak saya. Oh, alhamdulillah. Baik, Doktor, daripada tadi kita bercerita mengenai remaja ataupun anak-anak yang akan menerima vaksin, khususnya untuk yang berusia 12 hingga 17 tahun. Tetapi sebelum kita nak menyelami ataupun mendalami lebih lanjut mengenai topik ini, kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya situasi kini berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, khususnya dalam golongan remaja ataupun kanak-kanak ini, Doktor. Okey, terima kasih ya Syafiqah ya. Okey, sebelum saya teruskan kepada soalan itu, apa kata kita terus pergi kepada apa itu PICKR? Okay. Boleh ke? Boleh ya. Ya, silakan, Doktor. So PICKR ialah singkatan ya bagi Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Remaja. Ya. Program ini ialah pemberian vaksin COVID-19 kepada remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun. Ya. So golongan remaja ialah di bawah 18 tahun. Mereka ini juga tergolong di dalam golongan kanak-kanak. Okey. So program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja ini mengutamakan remaja yang berumur 16 hingga 17 tahun kerana mereka menduduki peperiksaan. Ya. Dan tidak lupa juga kepada remaja berusia 12 tahun ke atas dengan komorbid seperti contoh mempunyai penyakit jantung, penyakit buah pinggang kronik dan sebagainya. Okey, keutamaan ini ialah juga kepada remaja di institusi pendidikan awam, pendidikan swasta, institusi pemulihan, institusi perlindungan, institusi tahanan juga. Ya, dan tidak lupa juga kepada remaja di komuniti. Di komuniti termasuk remaja dalam golongan rentan, iaitu orang asli, orang kurang upaya, gelandangan dan sebagainya. Okey, ini lebih kurang remaja ini lebih kurang 2.07 juta 3.2 juta penduduk Malaysia, iaitu lebih kurang hampir 10%. Ya, so itulah yang ingin saya kongsikan tentang PICKR. Ya, saya ulang semula, Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Remaja. Ya. Doktor, ketika kita bercerita lanjut tentang isu pemberian vaksin kepada kanak-kanak di bawah usia 17 tahun, kalau dahulunya ia tidak lagi diberikan atau masih belum diberikan disebabkan belum ada kajian klinikal untuk pemberian vaksin kepada kanak-kanak di bawah usia 17 tahun. Tetapi kini dengan perubahan dan juga bagaimana mutasi virus itu sendiri dan juga beberapa ujian klinikal dilakukan di luar negara membenarkan dan juga membolehkan pemberian vaksin kepada kanak-kanak di bawah usia 17 tahun. Jadi bagaimana doktor melihat dalam perihal ini, bukan saja kita mewujudkan imuniti kelompok dalam kalangan golongan dewasa, tetapi dengan penglibatan golongan remaja ini juga boleh mewujudkan satu fasa imuniti kelompok yang lebih konklusif, Doktor. Okey, terima kasih. Ya, betul. Beberapa kajian klinikal telah dijalankan dan telah menunjukkan pelbagai input yang positif. Ya, so itulah sebabnya program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja ini diwujudkan. Ya, tujuan utamanya ialah untuk melindungi remaja. Ya, melindungi remaja dari apa? Dari jangkitan teruk dan kematian akibat COVID-19. Ingin saya kongsikan di sini ya, jumlah kes COVID-19 di Malaysia di kalangan umur 10 hingga 17 tahun ialah lebih daripada 2,000 kes, ya, lebih kurang 10% ya, data sehingga akhir bulan Ogos, dan kadar kematian akibat COVID-19 di Malaysia umur 10 hingga 19 tahun pula ialah lebih kurang 0.02%. Oleh itu ya,
program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja ini amat penting untuk melindungi remaja-remaja juga kepada mereka yang tidak boleh divaksinasi atas sebab perubatan dan juga tidak lama lagi pembukaan sekolah dan penting untuk melindungi remaja-remaja ini yang akan menduduki peperiksaan selain itu untuk meningkatkan liputan vaksinasi secara menyeluruh di Malaysia jika kita program ini adalah untuk mengawal penularan COVID-19 di kalangan bukan saja dewasa tapi kanak-kanak dan remaja juga. Semakin ramai kanak-kanak mendapat vaksinasi, semakin ramai kanak-kanak yang mendapat perlindungan dari penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Jika doktor boleh kongsikan juga apakah jenis vaksin yang akan diberikan kepada remaja ini dan bagaimana juga kesannya terhadap remaja juga kalau kita tengok untuk golongan dewasa apabila mengambil Pfizer atau buat AstraZeneca ada kesan-kesan sampingan. Kalau saya mengantuk, Ismail? Oh, saya nak makan je lebih. Lapar. Kalau vaksin remaja ni bagaimana doktor? Okey, terima kasih Syafiqah Okey, vaksin yang akan diberikan kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun ialah vaksin Comirnaty keluaran Pfizer BioNTech. Okey, 2 dos standard akan diberikan iaitu dos 1 dan dos 2 dan sekurang-kurangnya 21 hari antara dos pertama dan dos kedua. Suntikan seperti biasa di otot lengan biasanya dan kesan sampingan pula kita pergi kepada kesan sampingan Okey, kesan sampingan secara general vaksin ini adalah selamat dan kesan sampingannya adalah yang dilaporkan adalah ringan dan bersifat sementara. Contohnya seperti sakit di tempat suntikan, pembengkakan di tempat suntikan, kemerah-merahan di tempat suntikan dan lain-lain lah Sekiranya ada gejala yang lebih teruk, perlulah mendapatkan rawatan di hospital yang terdekat dengan keadaan segera. Juga perlu juga dilaporkan melalui aplikasi MySejahtera. Okey. Doktor, disebabkan kanak-kanak ataupun remaja di bawah usia 18 ataupun 17 tahun ini masih lagi tertakluk kepada kebenaran daripada ibu bapa, sudah pasti yang pertama consent form ataupun borang pengisytiharan dan juga deklarasi kebenaran itu juga perlu mendapat pengesahan dan juga persetujuan ibu bapa. Dan yang kedua tentang membawa anak-anak menemani anak-anak ini ke pusat pemberian vaksin. Sudah pastinya itu yang difikirkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak PICKR dalam perihal ini. Jadi apa yang sudah dirancang dan juga digagaskan untuk penerusan perancangan ini, Doktor? Okey, terima kasih Ismail Okey, seperti yang telah dijelaskan, sememangnya benar remaja ialah mereka yang tergolong di bawah umur 18 tahun. Oleh itu perlu mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga yang sah dari sisi undang-undang untuk membenarkan anak-anak remaja mendapat suntikan vaksin COVID-19. Okey, so di institusi perlindungan pula ibu bapa atau penjaga sah jika tidak dapat dihubungi bolehlah mendapat persetujuan daripada pengetua ataupun ketua institusi yang diturunkan kuasa di bawah undang-undang untuk menandatangani borang persetujuan vaksinasi. Okey, seperti yang Ismail maklumkan tadi, memang betul ibu bapa ingin mengiringi of course mengiringi anak-anak mereka untuk mendapatkan suntikan vaksinasi di pusat pemberian vaksin. Seperti yang kami juga telah selaraskan, memang boleh satu orang ibu atau bapa atau penjaga yang sah mengiringi anak-anak mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Okay. Jadi kalau kita boleh lihat daripada satu jenis vaksin ke satu jenis vaksin yang lain, dia punya tempoh fully vaccinated itu berbeza-beza. Bagaimana pula dengan vaksin community ini, Doktor? Okey, untuk vaksin Comirnaty ini seperti yang dimaklumkan, dia ada 2 dos Dos pertama dan kemudiannya sekurang-kurangnya 21 hari akan mendapat temujanji untuk dos kedua pula. So apabila seseorang individu menerima dos pertama, vaksin itu sudah mula menunjukkan keberkesanannya. Dan seterusnya keberkesanan ini akan terus meningkat apabila mendapat dos kedua vaksin COVID-19 itu pula. Alright, and then
apabila telah lengkap 2 dos ini, barulah mendapat perlindungan yang secara optimal, ya, kita panggil, untuk mendapat perlindungan daripada dan mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih teruk. Ya, okey. Lebih kurang 2 minggu selepas dos kedua diterima oleh individu, barulah seseorang itu mendapat perlindungan yang maksimal daripada mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius. Okey. Doktor, sudah pastinya dalam kategori kanak-kanak dan remaja ini kita boleh bahagikan kepada mereka yang digolongkan dalam golongan remaja dan juga kanak-kanak. Persoalannya, apakah dan juga berapakah usia minimum untuk diberikan pemberian vaksin untuk golongan kanak-kanak dan bagaimana pula SOP yang dijalankan untuk sama ada kanak-kanak dan remaja? Adakah masih tertakluk kepada SOP yang sama dan juga kaedah pemberian yang sama, Doktor? Okey. Alright. Buat masa ini, seperti yang dimaklumkan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja ialah bagi mereka yang berumur 12 hingga 17 tahun. Okey. So, mengikut Akta Kanak-kanak, kanak-kanak, ya, terminologi kanak-kanak ialah bawah 18 tahun. Remaja pula seperti terminologi di Malaysia yang diguna pakai di Malaysia selaras dengan World Health Organization ialah berumur 10 hingga 19 tahun. Ya. So itu pentarifan dia lah. Jadinya kalau kita nak ikut PICKR, ia adalah dalam lingkungan umur 12 hingga 17 tahun. Okay. Kalau kita boleh lihat di dunia ataupun di negara-negara lain seperti China, mereka telah melakukan vaksinasi ini seawal usia 3 tahun lagi. Jadi sekarang ni program kita PICKR ini memberikan tumpuan kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Bagaimana pula dengan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun itu? Bukankah sepatutnya sekarang ini kita perlu melihat juga bahawa mereka juga mempunyai kebarangkalian untuk dijangkiti COVID-19 ini, Doktor? Okey. Buat masa ini, setakat hari ini yang saya bercakap ni ialah kita masih mengikut golongan yang telah ditetapkan, ya, iaitu 12 hingga 17 tahun, ya. Kajian-kajian juga telah menunjukkan bahawa umur-umur ini yang boleh dan harus diberikan vaksin COVID-19 untuk melindungi mereka dari mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih teruk. Jadi kita fokuskan dulu kepada 12 tahun sehingga 17 tahun terlebih dahulu, barulah mungkin in the future akan ada lebih kajian yang lebih banyak untuk menunjukkan keputusan-keputusan yang lebih mantap. Tapi buat masa ini, inilah dulu yang kita fokuskan dan program ini pun menjurus ke arah golongan ini sahaja dahulu. Ya. Doktor, alang-alang kita sudah pun menyebut tentang pemberian vaksin COVID-19 ini, ia tergolong dalam program imunisasi kebangsaan yang mana pada usia 12 tahun kita sedia maklum ada pemberian vaksin yang juga diberikan untuk kanak-kanak dan juga untuk 15 tahun mungkin untuk kanak-kanak wanita ataupun kanak-kanak remaja perempuan. Jadi dalam perihal kita bercerita tentang interaksi antara pemberian vaksin COVID-19 dan juga suntikan vaksin jenis lain, bagaimana penjadualan itu dilakukan supaya tidak berlaku sebarang komplikasi ataupun interaksi antara vaksin yang diberikan untuk kanak-kanak tersebut? Okey. Jadi dia macam ni. Kalau seboleh-bolehnya kita lainkan waktunya, ya, untuk 2 vaksin tersebut, kita buatlah pada temujanji yang berbeza. Tetapi jika kita perlu satukan, tidak dapat dielakkan, perlu masa yang sama, perlu hari yang sama, kita boleh lakukan, ya. Tujuan utamanya kita mengasingkan kerana kita tidak mahu any interaction, ya, interaksi antara 2 vaksin yang berbeza. Tetapi jika kita satukan juga, terpaksa tak ada pilihan lagi, boleh, tetapi kita perlulah menyuntik, ya, di tempat yang berbeza. Yalah, sakitlah kan kalau nak suntik dua suntikan pada tempat yang sama, ya. So kita boleh asingkan tempat yang berbeza. Contoh otot dengan kanan, otot dengan kiri, ya, contohnya.
And then seperti biasa perlulah sedikit masa untuk pemantauan untuk apa-apa alahan ke ataupun apa-apa reaksi selepas vaksin tersebut disuntik. Kemudian teruskan juga pemantauan di rumah dan jangan lupa untuk kemaskini sebarang gejala yang dihadapi jika ada melalui aplikasi MySejahtera. Satu kerisauan kita sebenarnya apabila terdapat segelintir ibu bapa yang menolak vaksin ini, kemudian mereka juga mengarahkan anak-anak mereka tidak menerima vaksin ini. Mungkin doktor boleh perjelaskan kepada ibu bapa ini dan juga remaja khususnya antara kesan long COVID kepada remaja ini. Mungkin adakah terdapat sedikit perbezaan kesannya berbanding remaja berbanding yang dewasa, mungkin dari segi jantung dan juga impak kepada pendidikan mereka, doktor? Okay. Alright. Saya ingin menyeru ibu bapa di luar sana agar kita membuat yang terbaik. Kita cuba sedaya upaya untuk memberikan peluang yang terbaik kepada anak-anak kita untuk meneruskan pendidikan. So buat masa ini kita cuba ikhtiar. Ikhtiar yang terbaik pada masa ini. Peluang itu ada. Peluang itu ada untuk memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada anak-anak kita. Jadi, marilah kita sama-sama merebut peluang ini. Lebih ramai rakyat Malaysia menerima vaksin, lebih ramai rakyat dilindungi. Oleh itu, kurangnya peluang virus untuk bermutasi dan menghasilkan varian yang baru. Kita juga ingin mengelakkan anak-anak kita untuk sakit, untuk jatuh sakit, dan kita tidak mahu mereka mendapat penyakit COVID-19 yang teruk, yang perlu memasuki hospital, yang perlu memasuki ICU dan sebagainya. So marilah kita sama-sama ikhtiar dengan adanya vaksin COVID-19 ini, peluang ini marilah kita sama-sama grab dan memberi sebagai ibu bapa memberi kebenaran kepada anak-anak kita untuk diberikan suntikan vaksin COVID-19. InsyaAllah doktor, kalau boleh kita gambarkan ada beberapa negeri yang sudah pun memulakan program vaksinasi PICKR ini untuk remaja khususnya di negeri Sarawak yang sudah pun memulakan proses tersebut. Jadi jangkaan daripada pihak KKM ataupun daripada pihak MOSTI sendiri, berapa lama tempoh yang diperlukan untuk sekurang-kurangnya peratusan yang tinggi kanak-kanak ataupun remaja ini mendapatkan sekurang-kurangnya 1 dos suntikan untuk kita melihatkan peratusan yang tinggi supaya sekolah boleh kembali dibuka seperti biasa, institut pengajian tinggi juga boleh dibuka seperti biasa, doktor? Okey, buat masa ini melalui CITFA iaitu COVID-19 Immunisation Task Force ataupun dalam bahasa Melayunya pasukan bertindak imunisasi COVID-19 remaja yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan 1 YB Datuk Dr. Haji Nur Azmi Ghazali. Okey, jawatankuasa bertindak ini seperti yang saya maklumkan awal-awal tadi iaitu PICKR CITF ini terlibat dalam penetapan dasar, penyelarasan pelaksanaan pelan PICKR vaksinasi remaja dan mengkoordinasikan strategi dan tindakan pelaksanaan PICKR di negara kita So oleh itu kami mempunyai sasaran iaitu memvaksinasikan remaja 12 hingga 17 tahun dan sekurang-kurangnya mendapat 1 dos pada bulan November sebanyak 60% dan juga mensasarkan 80% remaja mendapat dos lengkap sebelum bukanya sekolah pada sesi 2022. Jadi ini memerlukan sokongan daripada semua sokongan daripada pelbagai kementerian government and society approach sokongan ibu bapa sokongan anak-anak, memerlukan sokongan semua untuk merealisasikan program ini. Ia bukanlah hanya under Kementerian Kesihatan saja, tetapi ingin saya ingatkan semula bahawa ia memerlukan sokongan daripada semua, khususnya ibu bapa untuk memberikan kebenaran bagi persetujuan menyuntik anak-anak, memberi suntikan kepada anak-anak iaitu suntikan vaksin COVID-19.
Jika golongan dewasa kita kaitkan dengan isu ataupun kategori komorbiditi, mereka ini diberikan tumpuan dan mereka ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Bagaimana pula dengan remaja? Apa di antara faktor-faktor yang menyebabkan remaja itu lebih mudah dijangkiti COVID-19 agar mereka ini kita kata diperdahulukan lagi, doktor? Ya, betul tu ya, Syafiqah. Berbanding dengan remaja yang sihat, ya, remaja yang mempunyai komorbiditi mempunyai risiko lebih tinggi, ya, risiko lebih tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius. Ini yang kita risaukan, ya. Dan di dalam PICKR, program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja ini, sememangnya kami mengutamakan, ya, remaja-remaja dengan komorbid untuk diutamakan mendapat vaksin COVID-19. Ya, kami tidak mahu, ya, mereka diabaikan, ya, dan kami mengutamakan mereka untuk mendapatkan vaksin. Ya, memang betul risiko mereka lebih tinggi, ya, berbanding dengan remaja yang sihat. Tetapi bukan dikatakan remaja yang sihat itu tiada risiko langsung. Semua berisiko untuk mendapat jangkitan vaksin COVID-19. Cuma mereka yang mempunyai komorbid risiko lebih tinggi, ya, untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih teruk. Ya, ingin saya tekankan di sini juga, ya. Even tu kita sering mengatakan vaksin ialah solution, ya. Tetapi walaupun seseorang remaja telah mendapat 2 dos lengkap vaksinasi dan sudah lebih 14 hari selepas mendapat dos kedua, masih perlu mengamalkan 3W. Biasa kita dengar, 3W, ya, amalkan 3W, elakkan 3C. So saya ingin kongsikan lagi di sini, ya. Ulang semula 3W. Wash, wear and warn. Basuh tangan, ya, sekerap mungkin dengan air dan sabun, ya. Jika tiada air dan sabun, boleh menggunakan cecair sanitasi, ya. And then wear, pakai pelitup muka, ya, pelitup muka dengan sempurna, ya. Jangan letak bawah dagu, jangan letak nampak hidung, ya. Tutup hidung dan mulut dengan semula. Dan warn, ya, mengamalkan social distancing dan elakkan bersalaman. Juga, ya, kita elakkan 3C, ya, 3C iaitu confined space, tempat yang sempit, crowded place, tempat yang sesak, dan close conversation iaitu sembang dekat, ya. Walaupun kita sering mengatakan ambillah vaksin, lepas vaksin kita tak perlu amalkan norma baru. Tidak, ya, kita masih perlu mengamalkan norma baru dan kita ingat 3W, amalkan 3W, dan kita ingat 3C, elakkan 3C. Doktor, sudah pastinya dalam kita melihat pembukaan kembali sektor pendidikan, institusi sekolah dan juga institusi pengajian tinggi, peranan para pendidik dan juga tenaga pengajar juga amat diperlukan untuk mengkoordinasi para pelajar ini supaya sentiasa mematuhi SOP telah pun ditetapkan. Bukan saja tertakluk kepada para pelajar itu sendiri tetapi juga kerjasama semua pihak. Jadi apakah harapan doktor dalam menjelang pembukaan sekolah nanti, pelajar perlu sentiasa peka dan juga pihak institusi pendidikan juga sentiasa perlu berhati-hati dalam mengkoordinasi pergerakan para pelajar juga, doktor? Ya, betul tu, ya. Kita jangan leka, ya, apabila sudah ada nanti pengumuman untuk mulakan semula sesi persekolahan, ya, dengan kebanyakan guru-guru, ibu bapa, anak-anak telah divaksinkan, ya, kita masih perlu mengamalkan 3W dan mengelakkan 3C, ya. Selain itu, norma baru yang kita memang telah apply, ya, di sekolah, teruskan usaha itu, ya. Dan buat masa ini juga, ya, untuk makluman Ismail dan Syafiqah dan semua penonton, ya, kami di Kementerian Kesihatan Malaysia sedang giat mengadakan engagement, pelbagai sesi perbincangan dan pemakluman dengan pelbagai agensi, ya, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Bahagian Pendidikan MARA, SPP, Perkhidmatan Kesihatan ATM dan sebagainya, ya, untuk kita sama-sama memahami apa itu program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja, untuk kita sama-sama tahu proses pelaksanaan pengoperasian dan sebagainya, dan untuk kita sama-sama menjayakan ini program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja ini, ya. Dan dari
segi guru-guru pula ya, mereka sudah maklum tentang pendaftaran bagi anak-anak remaja kita ya, iaitu melalui portal vaksin anakku ya, dan portal ini diharapkan dapat diisi oleh guru-guru di sekolah ya, untuk kami mendapat mengeluarkan ya temujanji bagi anak-anak untuk mendapatkan vaksin COVID-19 mengikut jadual yang tersusun ya, supaya tak adalah kelang kabut nanti di lapangan nanti ya. InsyaAllah. Mungkin doktor boleh wawarkan sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya remaja dan juga ibu bapa dan juga penjaga mereka untuk sama-sama mendaftarkan diri dalam program PICKR ini, doktor. Silakan. Okey, terima kasih Syafika. Okey, ibu bapa semua ya, seperti yang saya maklumkan tadi ya, kita cuba ikhtiar yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Marilah kita sama-sama mendaftarkan ya anak-anak remaja kita berumur 12 hingga 17 tahun ya, untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Jangan takut, jangan gusar ya. Kami akan berada bersama anda dan kita sama-samalah ya cuba menjayakan program ini untuk kesejahteraan, perlindungan anak-anak kesayangan kita semua. Okay, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Doktor atas perkongsiannya. Begitulah yang digambarkan oleh Dr. Zamzairin Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia bersempena dengan program PICKR khususnya untuk golongan remaja. Terima kasih sekali lagi Doktor bersama kami. Baik, Alhamdulillah.